kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hampir 400 juta ringgit subsidi diperuntukkan di premis kerajaan bagi menggunakan beras import sebagai langkah meningkatkan beras putih tempatan dalam pasaran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata buat masa ini, jumlah penggunaan beras tempatan melibatkan semua premis kerajaan adalah sebanyak 5% dan ia akan dipulangkan semula kepada pasaran. Untuk kita kaji semula. Saya beritahu tadi Kementerian Pertanian, Saudara Mat Sabu, okey seminggu buat yang ini dan tengok keadaan. Farmer umpamanya mesti aktif betul. Mana tempat dengar saja ada kurang beras, dia kena hantar. Dan kalau perlu kerajaan Kementerian Keuangan tambah peruntukan untuk farmer untuk bawa beras ini, kita akan bayar kepada farmer. Menurutnya, harga beras di beberapa negara telah meningkat ekoran keputusan 18 negara menghadkan ekspor beras. Namun, harga beras tempatan Malaysia terkawal dengan tambahan subsidi oleh kerajaan. Dan ini pula amaran kepada mana-mana pihak yang menyorok beras. Tindakan tegas akan diambil dengan mengheret mereka ke mahkamah. Dan pada masa yang sama, jelas Perdana Menteri, beliau sudah mengarahkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan supaya memastikan pihak penguasaan memantau perkara berkenaan. Memang dikeluhkan oleh rakyat sebahagiannya. Memang kadang-kadang tak sampai beras ataupun beras import tinggi. Sebab apa? Presiden Jokowi 3 hari yang lalu kata Indonesia naikkan harga beras. Sebab 18 negara yang selalu ekspor beras telah menghalang, menghadkan ekspor ataupun mengurangkan ekspor. Maka supply and demand naik harga. Baik. Kemudian ada juga kalangan yang salah guna, yang sorok, simpan, dan saya bagi tahu Saudara Mat Sabu, arahan yang jelas kepada badan penguasa. Kalau ada yang berani buat perangai buruk dalam keadaan orang susah cari beras, kamu sorok, kamu jaga, kami akan cari kamu dan saman dan bawa kamu ke mahkamah. 7 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di paras tidak sihat setakat 10 pagi ini. Nilai di Negeri Sembilan masih kekal kawasan paling terjejas dengan bacaan IPU 157. Menurut laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Ceras di Ibu Negara mencatatkan IPU 155. Di Selangor, kawasan paling tinggi IPU ialah di Banting pada 125, diikuti Petaling Jaya 117 dan Shah Alam 116. Kawasan lain dengan IPU melebihi 100 ialah Seremban 149 dan Port Dickson 101 di Negeri Sembilan. 58 lagi kawasan pula berada dalam paras sederhana dengan bacaan 51 hingga 100, manakala kawasan lain mencatatkan bacaan IPU baik iaitu kurang daripada 50. Dana berjumlah 33 juta ringgit telah disalurkan bagi pelaksanaan 13 projek penyelidikan vaksin sejak 2021 hingga bulan September lepas. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dalam kenyataan berkata, projek penyelidikan vaksin yang menerima pendanaan itu melibatkan 9 projek di bawah Dana Penyelidikan Strategik dan 2 projek di bawah MOSTI Combating COVID-19 Fund. Turut menerima dana, 2 projek di bawah Dana Pembangunan dan Pengukuhan Penghasilan Vaksin Negara DPVN. Kenyataan dikeluarkan semalam sempena mesyuarat fraternity vaksin yang dipengerusikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang 25 September lalu. Mesyuarat fraternity vaksin bermatlamat berkongsi pandangan, komen serta mendengar cadangan khusus berkenaan pembangunan vaksin di Malaysia dalam meningkatkan keupayaan negara sebagai pengeluar vaksin manusia berdasarkan Pelan Hala Tuju Pembangunan Vaksin Negara PPVN. PPVN dilancarkan pada 1 November 2021 untuk menjadikan Malaysia sebagai negara pengeluar vaksin manusia dalam tempoh 10 tahun.
Sarawak membelanjakan lebih RM2 bilion bagi membangunkan sistem pendidikan di negeri itu sejak 2017 dan ia melibatkan infrastruktur pendidikan, penubuhan sekolah antarabangsa, penawaran beasiswa, bantuan pendidikan serta pelaksanaan pelbagai inisiatif dan program pendidikan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Roland Sagahwiin berkata, inisiatif turut merangkumi program membangunkan sekolah-sekolah yang mempunyai keperluan mendesak untuk berpindah, dibaiki atau ditambah baik. Jelasnya antara projek pembangunan sekolah yang dibiayai Kerajaan Sarawak termasuklah projek SK Ulu Segan Bintulu, SK Merpati Jepang dan SK Pulau di Kuching. Justru kementerian akan bekerjasama dengan agensi berkaitan untuk merealisasikan semua projek pembangunan sekolah yang dibiayai Kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan timbalannya Datuk Dr. Anwar Rabai pada Majlis Perasmian Bangunan Baharu Sekolah Kebangsaan Maludam Betok. Perwakilan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak sebagai anggota lembaga LHDN akan diperkukuh dengan pelantikan keanggotaan tetap melalui kuatkuasa undang-undang. Perkara itu akan dibentangkan menerusi rang undang-undang LHDN Kurungan Pindaan 2023 di Parlimen pada 9 Oktober hingga 30 November 2023. Dan kita tahu kenapa pentingnya ada perwakilan Sabah dan Sarawak supaya Sabah dan Sarawak mempunyai akses kepada maklumat berkaitan dengan kutipan hasil untuk kita menuntut perkara-perkara yang lain, contohnya berkaitan dengan apa yang disebut pemberian khas itu sendiri. Jelas beliau pindaan Akta 533 yang memperuntukkan keanggotaan tetap wakil kedua-dua negeri itu menzahirkan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan isu-isu tertangguh berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Ia juga sekaligus menghormati serta mengiktiraf hak dan kepentingan Sabah dan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia. Prihatin dengan tragedi banjir yang menimpa penduduk di Kedah, seramai 10 sukarelawan daripada Pertubuhan Amal Insan Prihatin Perlis dan MAIPS digerakkan. Misi bantuan kali ini tertumpu di Kampung Iboi dan Kampung Bukit Iboi. Menurut Pengerusi Pertubuhan Amal Insan Prihatin Perlis, Rishwan Ramli, misi ini dianjurkan pihaknya dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Kerajaan Negeri Perlis dan Husmat Furniture. Antara barangan yang disumbangkan adalah 150 hamper makanan asas, 150 unit komforter Toto, 150 unit tikar serta 300 helai selimut. Pertubuhan Amal Insan Prihatin Perlis pula akan menggerakkan sukarelawan bagi membersihkan kediaman penduduk. Misi turut mendapat perkenan Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamnulai merangkap Tuanku Yang di-Pertua MAIPS. Aduan kerosakan jalan raya diterima Kementerian Kerja Raya KKR menerusi aplikasi My Jalan sejak dilancarkan Ogos lalu selari dengan kempen My Jalan meningkat 10 kali ganda berbanding sebelum ini. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata ia perkembangan baik dan bukti keprihatinan rakyat serta usaha proaktif kerajaan dalam memastikan infrastruktur jalan di negara ini dalam keadaan baik dan selamat. Beliau berkongsi pengalaman Malaysia berhubung keselamatan dan penyelenggaraan jalan raya pada Kongres Jalan Sedunia ke-27, anjuran Persatuan Tetap Kongres Jalan Antarabangsa di Prague, Republik Czech. Dalam ucapannya, Datuk Seri Nanta menegaskan keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab bersama dan ianya selari dengan semangat yang diangkat di dalam kempen My Jalan. Beliau berkata pada masa sama, KKR akan berusaha menambah baik saluran aduan pengguna menerusi aplikasi My Jalan sebagai sistem pemantauan penyelenggaraan jalan, sekaligus mengatasi isu kritikal yang sering dihadapi pengguna, terutama jalan rosak atau berlubang.
Sebanyak 52.8 juta ringgit saman tertunggak pelbagai kesalahan lalu lintas melibatkan kenderaan perdagangan masih belum dilunaskan dan ia melibatkan 175,909 saman yang masih aktif dalam tempoh 5 tahun bermula 1 Januari 2018 hingga 30 September tahun ini. Selangor menjadi negeri paling tinggi mempunyai saman tertunggak iaitu 61,940 saman diikuti Pahang dan Perak. Maknanya mereka masih belum menyelesaikan saman-saman ini dan ia merupakan satu ketirisan kepada pematuhan. Kita nak melihat kepada pematuhan supaya mereka menyelesaikan saman-saman ini seterusnya melaksanakan pemutihan kepada pemandu masyarakat mereka sendiri. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan operasi Ops Patuh Khas Fasa kedua melibatkan kenderaan komersial di Plaza Tol Kota Kemuning, Shah Alam. Bermula 1 Oktober lalu, pelaksanaan Ops Patuh Khas Fasa kedua melibatkan kenderaan perdagangan bermula selama sebulan di seluruh negara. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perluas skop penyiasatan dengan mempelopori kaedah siasatan jenayah keuangan dan ini adalah bagi menyiasat salah laku dalam sistem keuangan negara. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kaedah terkini ini digunakan bagi menyiasat kes rasuah dan salah guna kuasa melibatkan jumlah keuangan berskala besar dan berprofil tinggi. Menurutnya, menerusi kaedah itu, SPRM telah mencatatkan kejayaan antaranya menumpaskan sindiket penipuan pelaburan antarabangsa Manusia Op Tropicana. Kejayaan ini adalah hasil daripada kolaborasi siasatan dengan agensi luar negara. Susulan itu, SPRM perlu terus bekerjasama dengan agensi tempatan serta antarabangsa. Ia memandangkan masing-masing mempunyai kepakaran dalam aspek tertentu yang dapat membantu dari pelbagai sudut siasatan ke arah memerangi rasuah dengan lebih berkesan. Karnival Segalanya Felda yang berlangsung di Dataran Niaga Felda Cemomoy Bentong Pahang menjadi wadah menyemarakkan semangat perpaduan rakyat di kawasan tanah rancangan tersebut. Karnival itu juga menjadi media mengangkat suara warga belia generasi baru Felda yang mahukan lebih banyak peluang khususnya dalam menjana pendapatan. Dapat lebih memajukan pengurusan Felda Cemomoy dan dapat memajukan peluang-peluang pekerjaan untuk anak-anak muda zaman sekarang lah. Kena luaskan lagi orang kata peluang pekerjaan untuk anak-anak muda kita kan. Kalau boleh kurangkanlah pekerja-pekerja yang pekerja asing kan, banyakkan pekerja orang kata peluang untuk anak-anak muda sekarang ni. Macam saya usahawan Felda, dari segi latihan dan peluang untuk berniaga. Macam kita usahawan, kita dapat pergi latihan khusus dari segi ekonomi, dari segi kat mana kita nak pasarkan produk kita. So BPU Felda ni dia membantu kita luaskan pasaran kita. Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Ahmad Fauzi Ismail menjadi rakyat Malaysia pertama dan warga rantau Asia Tenggara kedua dinobatkan sebagai penerima hadiah Mustafa dan ia merupakan anugerah duit tahunan berprestij bagi meraihkan pencapaian luar biasa cendekiawan dan saintis Muslim yang dianjurkan sejak 2015. Beliau kini sebaris dengan cendekiawan terkemuka termasuk Profesor Samia J. Kauri dari Lebanon dan Profesor Murad Usal dari Turki dalam kategori cendekiawan daripada negara Islam. Pengiktirafan terhadap Profesor Ahmad Fauzi berdasarkan sumbangan besar beliau dalam penyelidikan teknologi membran dan penggunaan yang pelbagai. Peranan pentingnya dalam menubuhkan Pusat Penyelidikan Teknologi Membran Termaju di UTM telah meletakkan beliau sebagai tokoh peneraju dalam sains dan teknologi membran seluruh dunia. Majlis anugerah itu di Isfahan, Iran menampilkan Presiden Iran Ibrahim Raisi dan 150 ahli akademik dan saintis terkemuka dunia Islam. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti.
Bersama kami dalam Berita Pagi 7 Pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi. Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi. Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 744 7.44 pagi. Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia. Afham, Arif. Meh tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi kita. Bertemu kembali. Bursa Malaysia memulakan dagangan pagi ini rendah sedikit sejajar dengan prestasi bercampur semalaman Wall Street serta data Indeks Pengurus Pembelian PMI Pembuatan Amerika Syarikat yang menunjukkan sektor itu masih dalam trend pengucupan. Indeks FBM-KLCI naik 1.75 mata kepada 1420.51 mata setakat pukul 12.20 tengah hari tadi. Dan KNM muncul kaunter saham paling aktif naik 1 sen kepada 15 sen. Armada turun 1.5 sen kepada 54.5 sen dan Evergreen Max Cash Capital naik 2 sen kepada 43.5 sen. Sementara itu, Amway melalui kaunter saham paling untung dengan peningkatan 19 sen kepada RM5.48. HSI HPX naik 16 sen kepada RM1.03 dan Hapsing bertambah 13 sen kepada RM4.57. Ringgit memulakan dagangan rendah sedikit berbanding dolar Amerika pagi ini selepas data Indeks Pembuatan ISM Amerika Syarikat yang dikeluarkan lebih baik daripada jangkaan. Pada pukul 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.72 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.43 dan berada pada 3.15 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.70 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.94 berbanding euro. Manakala berbanding baht pula, ringgit didagangkan pada 12.72. Straits Energy Resources berhad bercadang untuk menyenaraikan segmen perkhidmatan berkaitan perkapalan dan pengisian bahan apinya di Bursa Saham Nasdaq menerusi tawaran sekuriti awam. Penyusunan semula beberapa anak syarikatnya yang terlibat dalam segmen perkhidmatan berkaitan perkapalan dan pengisian bahan api akan dilaksanakan untuk membentuk satu kumpulan penyenaraian berasingan yang sesuai bagi penyenaraian. Pengumuman terperinci berkaitan dengan perkara itu akan dibuat apabila lembaga pengarah telah memutamatkan dan meluluskan terma dan struktur cadangan penyenaraian itu. Penyenaraian akan meningkatkan lagi reputasi dan profil korporat syarikat tersebut yang akan membantu menambah jumlah pelanggan selain membolehkan ia mengembang kehadiran globalnya. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
Bandar Palembang, Indonesia mula diselubungi jerebu tebal sejak beberapa hari lalu mengakibatkan keseluruhan bandar seperti hilang dalam pandangan. Keadaan jerebu tebal itu dipercayai berpunca daripada kebakaran hutan dan tanah secara terbuka di Sumatera Selatan. Kawasan terjejas teruk antaranya Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Batola. Hampir 4 juta topeng muka diedarkan kepada penduduk bagi mencegah penularan jangkitan pernafasan. Pihak berkuasa Palembang turut mengarahkan semua sekolah melakukan pembelajaran secara dalam talian bagi mengelakkan golongan pelajar terdedah dengan asap jerebu. Sesi pembelajaran itu akan berlangsung sehingga pemberitahuan kelak. Negara jiran termasuk Singapura dan Malaysia turut terjejas dengan jerebu tebal mengakibatkan kualiti udara di kedua-dua negara merosot. Switzerland memutuskan untuk tidak menerima pakai Sekatan Kesatuan Eropah EU terhadap China yang dikaitkan dengan penindasan terhadap minoriti Uyghur. Sekretariat Negeri Hal Ehwal Ekonomi Devon mengesahkan bahawa kerajaan Switzerland tidak akan melaksanakan sekatan ke atas China. Keputusan dibuat selepas menimbangkan pelbagai dasar luar dan kriteria undang-undang. EU mengenakan sekatan ke atas beberapa individu China dan sebuah agensi keselamatan pada Mac 2021 kerana mendakwa negara tersebut terlibat dalam penahanan beramai-ramai serta layanan buruk ke atas penduduk Islam Uyghur dan minoriti Islam lain. Beijing kemudian membalas dengan mengenakan sekatan terhadap ahli politik dan institusi di EU. Switzerland yang bukan anggota EU memutuskan pada penghujung tahun 2022 untuk tidak mengambil langkah sama tetapi tidak memaklumkannya secara terbuka. Bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa perbicaraan kes sivil beliau boleh menyebabkan dia dihalang daripada menjalankan perniagaan di New York. Trump pada masa yang sama mengutuk kes penipuan perniagaan yang didakwa ke atasnya dan menyifatkan pendakwaan itu bertujuan merosakkan usahanya merebut semula jawatan nombor 1 di White House tahun depan. Trump berkata demikian di hadapan hakim dan peguam negara pada hari pertama perbicaraan kes sivilnya semalam. Beliau juga menuduh pendakwaan terhadapnya ada kaitan dengan campur tangan dalam pilihan raya. Hakim New York Arthur Engoron mendapati Trump dan anak-anaknya Eric dan Don Jr. bertanggungjawab atas penipuan menyediakan penyata keuangan palsu selama bertahun-tahun. Peguam negara Letitia James kini sudah berusaha untuk mengenakan $250 juta sebagai penalti dan penyikiran Trump dan anak-anaknya daripada pengurusan empayar keluarga. Kes ini merupakan yang pertama daripada beberapa pendakwaan lain yang akan dihadapi oleh Trump. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi secara rasmi mengesahkan akan bertanding dalam pilihan raya Presiden Penggal ketiga yang dijadual Disember depan. Al-Sisi yang penggal terkini beliau berakhir pada April dijangka sekali lagi memenangi pilihan raya itu. Pilihan raya itu akan diadakan di tengah-tengah krisis ekonomi, inflasi dan mata wang tempatan yang merosot dengan ketara. Ribuan rakyat Mesir meraihkan pengumuman Al-Sisi itu. Beberapa pemimpin dalam parti-parti politik yang setia kepada Al-Sisi turut mengumumkan hasrat untuk bertanding. Ahli politik pembangkang Ahmad Al-Tanatawi, seorang bekas ahli parlimen juga, menyatakan bahawa beliau akan bertanding. Al-Sisi mula memegang jawatan itu pada tahun 2014 dan dipilih semula pada tahun 2018. Jika beliau menang, beliau akan memerintah Mesir untuk tempoh 6 tahun. Sukan Asia 2022, skuad hoki lelaki negara terpaksa melupakan impian untuk merangkul pingat emas sulung di Tamasya kali ini dan ini selepas mereka mencatat keputusan seri 4-4 menentang tuan rumah China pada aksi takhir kumpulan B. Keputusan itu sudah cukup untuk China muncul juara kumpulan dengan rekod tanpa kalah selepas meraih 13 mata. Malaysia pula berada di kedudukan ketiga dengan 10 mata, ketinggalan 2 mata di belakang Korea Selatan.
Pada perlawanan penuh dramatik itu, pemain Cina Zhou Yixing berjaya merobek gawang negara pada minit 13 sebelum Azrai Abu Kamal menyamakan kedudukan pada minit ke-18. Cina sekali lagi mendalui menerusi pukulan sudut penalti Chen Zijun seminit kemudian sebelum jaringan padang Muhammad Ashran Hamsani pada minit ke-25 kembali mengikat kedudukan. Bersambung suku ketiga, anak buah Arul Selvaraj mendalui buat kali pertama apabila Amirul Azhar melengkapkan pukulan sudut penalti pada minit ke-35. Namun China berjaya menyamakan kedudukan selang 2 minit menerusi pukulan penalti. Kedua-dua pasukan menamatkan suku ketiga dengan keputusan 4-4 apabila gol padang Zhu Weijiang minit ke-43 memadam gol keempat negara yang dijaringkan Faiz Helmi Jali 8 minit sebelum itu. Tiada gol disaksikan pada suku keempat dan keputusan seri sudah cukup buat China. Malaysia akan beraksi di perlawanan klasifikasi 5-6 menentang Pakistan pada Jumaat ini. Kegagalan itu nyata sukar diterima jurulatih skuad hoki kebangsaan Arul Selvaraj. Ia sekaligus menutup peluang Malaysia untuk cuba meraih slot automatik ke Sukan Olimpik Paris 2024. Not really, because we work a lot on defending 1v1. That's our focus, a lot of defend 1v1. Then I think we are strong. Dalam pada itu, Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria optimis kontingen negara mampu memungut lebih daripada 27 pingat yang disasarkan. Menurutnya, ini berdasarkan momentum dan prestasi semasa kontingen negara yang telah merangkul keseluruhan 21 pingat dengan 3 emas, 4 perak dan 14 gangsa pada tamasya 4 tahun sekali itu. Beliau berharap atlet yang bakal turun bertanding memberikan yang terbaik untuk terus menghadiahkan pingat buat Malaysia. 3 pingat emas yang diraih kontingen negara setakat ini hadir menerusi acara pelayaran, equestrian dan squash. Dalam masa sama, beliau berharap lebih ramai atlet kebangsaan dapat dihantar untuk berpengkalan di luar negara pada masa depan dalam usaha memastikan mereka setaraf atlet berkelas dunia. Beliau berkata ia berdasarkan kejayaan 2 atlet olahraga yang berpengkalan di Amerika Syarikat, Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Sharon Samsun Volleyball yang berjaya meraih pingat pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia. Tular di media sosial, sebaran pesanan teks dengan pautan berkaitan bantuan sumbangan asas rahmah SARA. Penghantar mendakwa pautan itu membolehkan mereka menyemak status dan tarikh kelayakan penerimaan bantuan. Namun, Kementerian Kewangan mengesahkan ia maklumat palsu. MOF tidak memerlukan maklumat sebegitu. Sebenarnya bantuan SARA diberi secara automatik kepada lebih 210,000 penerima sumbangan tunai rahmah STR dalam kategori miskin tegar. Orang ramai yang mahu membuat semakan diminta layari laman sesawang rasmi. Sekiranya anda klik pada pautan tidak sah, pengguna mungkin dibawa ke laman sesawang pihak ketiga dan anda berisiko jadi mangsa kecurian maklumat. Henti dan putuskan rantaian penyebaran maklumat palsu kerana anda boleh didakwa. Jika anda terlihat konten atau bahan fitnah, segera laporkan ke SKMM menerusi talian tertera. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Miza Isni Muhammad. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.